Assalamualaikum, nama saya Fatina Syafiqah binti Muhammad Anani, nombor matriks BB221106. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan perbezaan di antara pembiayaan bank Islam dan juga pinjaman bank konvensional. Pembiayaan bank Islam versus pinjaman bank konvensional. Apa beza dua ni? Seperti yang kita tahu, masyarakat sekarang lebih ramai menggunakan pembiayaan bank Islam berbanding pinjaman bank konvensional untuk menyelesaikan masalah kewangan. Kerana pembiayaan bank Islam adalah lebih fleksibiliti dan tiada apa-apa cagaran yang diperlukan. Tidak macam pinjaman kereta ataupun rumah di mana ia lebih memerlukan cagaran sekiranya kita nak buat pinjaman barang tersebut. Ada beberapa kategori yang kita boleh gunakan untuk membezakan di antara pembiayaan bank Islam dan pinjaman bank konvensional. Pertama adalah dari segi asasnya. Bagi pembiayaan bank Islam, asasnya adalah dari Al-Quran dan As-Sunnah dan ia lebih adil dan mengelakkan riba. Manakala pinjaman bank konvensional adalah asasnya dari undang-undang. Kedua, dari segi kemudahan, pembiayaan bank Islam ni kita panggil pembiayaan peribadi dan pinjaman konvensional pula kita sebut pinjaman peribadi. Dari segi kontrak, pembiayaan bank Islam ni untuk membuat pinjaman jualan, aset ataupun komoditi sama ada menggunakan konsep tawaru ataupun bal-ayinah. Pinjaman konvensional pula kita menggunakan kontrak perjanjian di antara peminjam dan pemberi pinjam. Seterusnya, jumlah pembiayaan pinjaman bagi pembiayaan Islam, perjanjian jualan aset terdapat dua perkara, iaitu harga jualan aset dan juga harga pembelian aset. Harga jualan aset ni dia merupakan jumlah yang pelanggan perlu bayar balik untuk keseluruhan perjanjian. Manakala harga pembelian aset di mana ia adalah jumlah yang akan diterima oleh pelanggan pada hari pertama. Untuk pinjaman konvensional, kontrak pinjaman ni akan tunjukkan jumlah pinjaman sahaja. Mesti ada yang tertanya-tanya bagaimana pemberi pinjam ni akan mendapat pulangan. Untuk pembiayaan Islam, pemberi pinjam akan dapat pulangan melalui kadar keuntungan, iaitu keuntungan yang diperoleh oleh pembelian sesuatu oleh pelanggan, iaitu peminjam. Bagi pinjaman konvensional, pemberi pinjam akan dapat pulangan melalui kadar faedah, di mana faedah yang dikenakan ke atas jumlah pokok dan dibayar oleh peminjam. Oleh sebab itu, pembayaran Islam tidak ada sebarang unsur riba. Dari segi skop perniagaan, bagi pembiayaan Islam, aktiviti-aktiviti haram ataupun aktiviti yang tidak patut syariah adalah tidak dibenarkan. Pinjaman konvensional memberi pinjaman kepada individu ataupun perniagaan yang tidak terlibat dalam aktiviti haram, tapi ia boleh jadi tidak patut syariah. Bagaimana pula dengan bayaran lewat? Bayaran lewat dalam pembayaran Islam, pampasan atau takwid akan dikenakan ke atas jumlah yang belum dibayar. Bagi pinjaman konvensional, penalti ke atas jumlah faedah akan dikenakan ke atas pinjaman tertunggak. Bagaimana pula dengan penyelesaian awal? Iaitu kita nak selesaikan hutang dengan lebih awal. Dalam pembayaran Islam akan menawarkan diskaun, iaitu ibrak pada harga jualan. Manakala pinjaman konvensional kita akan bayar awal tapi akan dikenakan penalti jika pinjaman ada tempoh terkunci. Akhir sekali, perlindungan atau insurans. Dalam pembiayaan Islam menggunakan takaful dan insurans konvensional digunakan oleh pinjaman konvensional. Bukan itu sahaja, produk pelaburan bagi pembiayaan Islam adalah lebih jelas, iaitu kontrak yang lebih jelas dan adil. Sebagai contoh, mudharabah. Tidak seperti pinjaman konvensional, contohnya simpanan yang mempunyai pulangan tetap di mana terdapat kadar faedah yang juga perlu dibayar oleh peminjam. Jadi, apa itu mudharabah? Dari segi bahasa, perjalanan untuk perdagangan. Manakala dari segi istilah, menetapkan hak kepada pengusaha untuk suatu barang. Dalam konsep mudharabah ini, keuntungan akan dibahagi kepada dua pihak dan modal akan mengikut persetujuan di antara dua pihak ataupun kita panggil persetujuan bersama.
Perjanjian di antara dua pihak akan terbatal jikalau salah seorang melanggar beberapa peraturan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan Islam. Sebagai contoh, keuntungan berpihak kepada sebelah pihak sahaja. Jadi, bagaimana pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional ini dikaitkan dengan ekonomi Malaysia? Yang pertama, apabila berlakunya pembiayaan atau pinjaman, ia sekaligus dapat menjana pertumbuhan ekonomi, di mana apabila pinjaman atau pembiayaan meningkat, ini juga mampu meningkatkan pelaburan di Malaysia. Jikalau kita melihat ia dari aspek ekonomi, iaitu dalam pasaran keseimbangan pendapatan negara, sebagai contoh pendekatan perbelanjaan agregat, di mana konsep dalam pendekatan ini menunjukkan apabila pelaburan meningkat, maka perbelanjaan agregat juga meningkat. Sekaligus, pendapatan negara meningkat dan peluang kerja juga akan semakin meningkat. Kesannya, ekonomi negara akan berkembang. Dari sudut pinjaman, apabila keuntungan bank meningkat, keupayaan untuk mencipta kredit juga akan meningkat, menyebabkan penawaran wang meningkat dan kadar bunga jatuh. Apabila kadar bunga yang jatuh akan menariknya ramai pelabur, maka pelaburan juga akan meningkat, pendapatan negara meningkat, kesannya harga barang juga akan jatuh dan memberikan impak yang baik kepada rakyat. Akhir sekali, peluang kerja meningkat dan mampu mengurangkan pengangguran di Malaysia yang sekaligus meningkatkan taraf hidup rakyat dan mampu meningkatkan ekonomi negara. Oleh itu, pembiayaan Islam dan pinjaman konvensional ini mempunyai manfaatnya yang tersendiri. Kesan daripada pembiayaan dan pinjaman ini sekaligus mampu untuk meningkatkan ekonomi negara.